نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmah, kebijaksanaan, tebarkanlah kepada kami rahmat kasih sayang, tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu pengetahuan, dan kurniakanlah kepada kami nikmat kefahaman. Allahumma altuf bina fi taisirin kulli asir, fa inna taisira kulli asir alaika yasir. Ya Allah, berlemah lembutlah dengan kami, permudahkanlah setiap yang menyusahkan kami. Sesungguhnya memudahkan yang susah itu amat mudah bagimu. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim taksir ya karim. Ya Allah, permudahkanlah dan janganlah menyusah-nyusahkan, serta tampunglah segala kekurangan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan imam, tuan Bilal, jawatan kuasa pengurusan masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik-adik, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk sekali lagi kita bertemu pada hari ini. Jika pagi tadi berada pada 15 Rabiul Awal, masuknya waktu maghrib tadi, bertambah satu hari lagi, kita berada pada malam 16 Rabiul Awal. Dan semoga kehadiran kita pada malam ini dikira sebagai amal soleh kita, dan insya-Allah kita akan menuai pahalanya apabila kita berpindah ke alam-alam yang seterusnya. Dan sementara kita menunggu waktu Isyak ini, selagi mana kita berada di dalam rumah Allah, sementara kita menunggu waktu solat yang seterusnya, para malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan untuk setiap kita yang berada di rumah Allah ini. Apa doa malaikat? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka yang berada di rumah Allah ini sementara menunggu waktu Isyak. Ya Allah, berilah rahmat kasih sayang-Mu kepada mereka. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, pada suatu hari ada seorang badui Arab kampung datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, bila nak kiamat? Lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'addatta laha." Apa persediaan kamu untuk hari kiamat tersebut? Apa persediaan kamu untuk mati? Faqala hubbullahi wa rasulih. Ya Rasulullah, aku ini solatnya tak banyak. Puasa yang wajib tu buatlah, yang sunat tu kadang-kadang. Sedekah yang wajib zakatnya dibuat, tetapi yang sunatnya tak banyak sebab tak mampu. Dan tak banyak amalan yang aku buat kecuali ada satu perkara ya Rasulullah. Hubbullahi wa rasulih. Engkaulah yang paling aku sayangi ya Allah. Ya Rasulullah, Allah, aku sayang kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku sayang kepadamu wahai Rasulullah.
Lalu menjawab kepada jawapan Badui ini, Rasulullah menyebut, anta ma'aman ahbabta, engkau akan ditempatkan bersama dengan mereka dengan orang yang engkau kasihi. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk yang paling engkau sayangi, insya-Allah apabila engkau berpindah ke alam-alam seterusnya, terutamanya alam mahsyar dan alam syurga nanti, engkau akan ditempatkan bersama mereka yang engkau kasihi. Badui tadi tersenyum, tetapi sahabat-sahabat lain yang berada di belakang Rasulullah dan belakang Badui ini lagi lebar senyumannya. Orang Badui ini maklumlah orang kampung, mungkin ilmunya tak banyak, pengalamannya tak seumpama sahabat. Sahabat tersenyum lebih lebar kerana sahabat tahu tidak ada yang lain di dalam hati mereka kecuali cinta dan kasih mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak bersama Rasulullah di dalam syurga nanti, letakkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kita sayangi lebih daripada sayang kita kepada walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, lebih daripada sayang kita kepada bapa kita sendiri, kepada anak-anak kita sendiri, dan kepada mana-mana manusia lain yang kita cintai di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam kisah yang lain, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Az-Zubair. Pagi tadi kita bercerita tentang bapa dia, Az-Zubair bin Al-Awam, salah seorang daripada bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak dia ini dia bernama Abdullah bin Az-Zubair. Dan untuk pengetahuan semua juga, Az-Zubair ini, bapa kepada Abdullah ini, dia merupakan suami kepada Asma binti Abu Bakar. Yang mana dalam peristiwa hijrah dahulu, Asma inilah yang bertugas sebagai AJK makanan, yang menghantar makanan kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar bapaknya di dalam gua. Dan Asma ini merupakan isteri kepada Az-Zubair. Ceritanya Abdullah bin Az-Zubair, anak kepada Az-Zubair ini, pada suatu hari Rasulullah SAW beri kepada Az-Zubair, Abdullah bin Az-Zubair ini, yang lebih dikenali sebagai Ibnu Zubair ini, dia beri apa? Dia beri darah dalam bekas hasil daripada bekam Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah sebut, ya Abdullah, izhab bihazad dam fa ahrikhu hatta la yarahu ahad. Ambil darah ini, maknanya kambuskan dia di tempat yang mana manusia pun tak dapat lihatnya. Kenapa Rasulullah minta supaya dikambus di tempat manusia tak lihat? Sebab bila manusia tahu, bila sahabat-sahabat tahu di mana darah Rasulullah, mereka pasti akan ambilnya untuk diminumnya. Jadi Rasulullah senyap-senyap beritahu Abdullah bin Az-Zubair, ambil darah ini, buanglah ataupun tanamlah di mana-mana. Lalu tak lama kemudian Abdullah ini datang dan Rasulullah tanya, ya Abdullah, ma sana'ta? Wahai Abdullah, apa yang kamu dah buat? Dah buat ke yang aku suruh tadi? Dan Rasulullah tengok Abdullah ni lain macam saja. Lalu dijawab oleh Abdullah bin Az-Zubair ini, ja'altuhu fi akhfa makanin zanantu annahu yakhfa 'ala nas. Aku rasa tempat yang aku simpan itu tempat yang paling selamat. Tidak ada manusia yang akan dapat menjumpai darah bekam kamu itu ya Rasulullah. Rasulullah dah rasa lain dah. Rasulullah tanya lagi, la'allaka syaribtahu? Kamu dah minum ke ini? Wahai Abdullah, kamu dah minum ke darah tadi? Jadi Allah kata na'am. Jadi sahabat ini sampai ke tahap cinta, sayang, kasih mereka kepada Rasulullah, darah Rasulullah pun diminumnya. Bukanlah kita nak katanya kena minum darah Rasulullah, tetapi nak ceritanya sayang kasih sahabat ini kepada Rasulullah, darah baginda pun diminumnya. Seperti mana yang kita tahu, darah bekam ini darah kotor yang dikeluarkan daripada badan kita. Tetapi sahabat-sahabat tahu, semua yang daripada badan Rasulullah ini termasuk peluh baginda, termasuk darah kotor sekalipun, itu dapat berkatnya. Dan Rasulullah sebut kepada Abdullah bin Az-Zubair, wahai Abdullah, kerana sayangnya, cinta, kasihnya kamu kepada aku sehingga sanggup meminum darah aku sendiri, orang yang ada darahnya di dalam batang tubuhnya, orang ini tidak akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cerita ni bukan nak suruh cari darah Rasulullah, memang dah tak ada dah. Bukan nak buat benda-benda yang pelik.
Cuma nak ceritanya cinta sahabat kepada Rasulullah ini sampai ke tahap itu. Dalam kisah yang lain, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ini antara sahabat as-sabiqun al-awwalun, antara yang pertama-tama masuk Islam. Di dalam peperangan Uhud, Rasulullah telah cedera parah. Lukanya dan patah gigi sehingga darah Rasulullah ini penuh di dalam kasut baginda. Dan antara kecederaan Rasulullah ialah topi besi yang dipakai, tali topi itu melekat di pipi. Okey, melekat di pipi. Dan sahabat Abu Ubaidah dan Sayyidina Abu Bakar ini pergi kepada Rasulullah dan cuba nak cabut besi itu. Cabut tak dapat. Akhir sekali apa Abu Ubaidah buat? Dia kata dia gigit dengan gigi dia, gigit dengan giginya sampai tercabut besi itu dan tercabut giginya sekali. Sebelah ini cabut, keluarlah darah daripada Rasulullah. Dan kemudian di sebelah kiri pun sama, tarik dengan tangan tak dapat. Akhir sekali dia gigit dengan giginya sampai tercabut besi itu dan tercabut juga giginya. Dan gigi yang tercabut itu sampai kematilah, tidak tumbuh-tumbuh kembali. Nak ceritanya sahabat ini sanggup kehilangan gigi semata-mata kerana nak menghilangkan besi yang melekat, besi topi besi Rasulullah itu melekat di pipi kerana kecederaan yang baginda alami di dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud juga, bila dah selesai peperangan, sahabat-sahabat mula pulang ke Madinah. Jadi ada seorang perempuan Ansar ini, setiap orang yang masuk ke Madinah, pahlawan-pahlawan Uhud yang masuk ini, dia akan tanya, macam mana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi sahabat kata, Rasulullah selamat. Datang orang yang lain beritahu, wahai puan, ayahanda puan telah gugur syahid di dalam peperangan Uhud. Dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah macam mana? Kemudian datang orang lain lagi tanya, ya puan, suami puan dah gugur syahid di dalam peperangan Uhud. Dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah selamat ke? Walaupun orang beritahu keluarganya seorang meninggal, tetapi itu memanglah sedih. Tetapi yang lebih perempuan ini bimbang ialah keadaan Rasulullah SAW. Kemudian dia beritahu lagi, wahai puan, adik-beradik lelaki puan juga telah gugur syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah selamat. Itu pertanyaan dia. Setiap kali orang sampaikan berita sedih kepada beliau ini, seolah-olah sedih itu tak berapa sedih dibandingkan dengan kebimbangan seorang perempuan ini kepada Rasulullah. Dan akhir sekali dia beritahu, puan, anak lelaki puan juga semuanya gugur syahid di dalam peperangan ini. Begitulah sama juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehinggalah Rasulullah sendiri datang kembali semula ke Madinah dalam keadaan cedera. Dan perempuan ini bila nampak wajah Rasulullah sangat-sangat syukur sampai dia bergantung di jubah Rasulullah. Dan dia kata, ya Rasulullah, ambillah sebagai saksi, engkaulah yang lebih aku sayangi daripada sayangnya aku kepada bapakku, kepada suamiku, kepada anak-anakku sendiri. Jadi perempuan ini dia berpegang kepada hadis yang Rasulullah sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sehingga aku yang paling dicintai, mengalahkan cintanya kepada bapaknya, kepada anaknya dan kepada manusia keseluruhannya. Ini beberapa kisah nak ceritanya macam mana sahabat-sahabat ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ini nak merealisasikan apa yang disebutkan oleh baginda tadi. Dan yang terakhir pada malam ini saya nak kongsikan berkaitan dengan sayangnya sahabat kepada Rasulullah. Banyak kisah di dalam cerita berkenaan dengan kasih kepada Nabi ini. Sahabat-sahabat Rasulullah ini apabila bersama Rasulullah, mereka ini tak lekang daripada memandang kepada wajah Rasulullah. Rasulullah bercakap tu tengok je, duk perhati je. Kemudian apabila mereka balik ke rumah, tak lama datang lagi bertemu dengan Rasulullah, tengok lagi Rasulullah. Begitulah banyak kisah sahabat-sahabat ini. Dan apabila Rasulullah tanya, apa kena dengan kamu ni? Aku nak buat kerja pun tak boleh, sekejap-kejap datang semata-mata nak tengok muka. Dia kata, ya Rasulullah, aku tidak tahu berapa lama lagi kita dapat bersama di muka dunia ini. Aku risau, takut-takut bila aku balik, engkau ataupun aku dah tak ada dah kembali ke rahmatullah. Jadi pada ketika itu bila engkau dah tak ada lagi di muka dunia ini, tak ada peluang lagi lah aku nak bertemu dengan engkau. Sebab aku ni siapa, engkau ni siapa?
Engkau ni berada di kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ini siapa? Yang kata aku ni siapa ini sahabat, bukan orang macam kita, ini sahabat. Tapi sahabat ini nak bandingkan dengan Rasulullah, mereka anggap macam langit dengan bumi jauhnya. Kemudian Rasulullah pun tak nak kata apa. Tak mampu nak bagi jawapannya. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah An-Nisa ayat 69 hingga 70. Dan ayat ini juga bolehlah menjadi penawar bagi kita yang cinta kasih kepada Nabi ini. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi 'alima. Man yuti'illaha war rasul. Sesiapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika, maka mereka itu yang taat kepada Allah, sayangkan Rasul tadi, macam sahabat tadi yang sentiasa merindui Rasulullah SAW ini, Allah beri jaminan kepada mereka, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Mereka itu akan bersama, akan ditempatkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik rakan, sebaik-baik teman. Jadi nak ceritanya, kalau kita ini sayang kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan letakkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dzalikal fadlu minallah, itulah pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafaa billahi alima, cukuplah Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk cinta kasih yang ada di hati kamu. Jadi 5 kisah ini saya nak berkongsi pada malam ini, nak ceritanya itu cinta kasih sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana pula cinta kasih kita kepada baginda? Pagi tadi kita berkongsi yang pertama. Yang pertama, iaitu macam mana nak dapatkan cinta kasih Rasulullah ini. Yang pertama, kita kena kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi tadi kita dah bercerita dah. Cuma untuk malam ini saya nak masuk kepada yang kedua. Yang kedua, iaitu selawat dan salam kepada baginda. Kita ini bila kita cintakan, sayang kepada seseorang, kita akan cuba untuk kenal dia. Kita akan cuba untuk periksa latar belakang keluarga dia. Siapa keturunan dia? Apa ciri-ciri yang ada pada dia? Dan bila kita dah kenal seorang itu, kita akan sentiasa teringat-ingat dan akan sentiasa sebut namanya di lidah kita. Kalau kita nak bandingkan, masa kita nak kahwin dululah. Yang dah kahwin ni masa nak kahwin dulu. Masa mula berkenal-kenalan dengan isteri kita sekarang ini. Sebelum kahwin itu mestilah kita nak kenal dulu siapa orangnya, anak siapa, datuk dia siapa, dia tinggal di mana, orang mana. Jadi kita nak kenal dulu. Bila dah kenal dah, rindu itu datang. Rindu itu datang, teringat-ingat. Fikirannya teringat, hatinya teringat. Dan mulut, bila teringat, mulut akan sebut. Sampai kadang-kadang tersasul sebut nama dia. Kadang-kadang dalam mimpi mengigau pun sebut nama orang yang kita sayang. Jadi dengan Rasulullah SAW pun sama. Pagi tadi kita dah bercerita 21 keturunan Rasulullah. Kita dah cerita tentang anak-anak, isterinya, ibu susuannya. Kita dah bercerita tentang bapa saudara dan sepupu sepapat baginda. Jadi kita dah kenal dah. Sekurang-kurangnya bila kita dah kenal itu, perasaan sayang itu dah mula muncul sepatutnya. Dan macam mana kita nak menunjukkan cinta kasih kita ini? Langkah yang kedua, yang kedua ialah selawat dan salam kepada baginda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati
وتواصوا بالصبر